Kami akan membincangkan di antara cabaran pandemik di mana ruang dan peluang untuk belia. Seperti anda tahu, pandemik COVID-19 yang melanda negara banyak memberi kesan dan apa ruang dan peluang yang boleh belia dapat melalui apa yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri melalui pemengkasaan tambahan. Itu akan kita bincangkan di segmen kali ini bersama dengan Dr. Hajar Wasita Haji Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara. Assalamualaikum, selamat pagi, Dato'. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih RTM. Baik, Datuk, mungkin kita mulakan dengan bagaimana kerajaan banyak melaksanakan inisiatif ataupun mensasarkan kepada golongan belia. Dan dalam situasi pandemik COVID-19 ini, apakah inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam membantu belia tempoh pandemik COVID-19 ini? Ya, saya suka berkongsi bahawa inisiatif dan sebenarnya keprihatinan pihak kerajaan terhadap golongan belia ini telah pun bermula secara peringkat awal lagi. Maknanya sebelum bantuan dalam bentuk inisiatif pemerkasaan ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita baru-baru ini, kita telah pun melihat bahawa PKP kita yang berpasar ini telah pun menyaksikan ruang dan peluang yang begitu luas untuk golongan belia, bermula daripada penjana sehingga kepada inisiatif permekasar, permai. Dan kalau kita lihat permekasar ni ada dah dua kali, ada dua peringkat yang telah dilaksanakan. Di situ kita melihat ruang dan peluang yang luas tu diberikan kepada rakyat dan tidak pernah inisiatif-inisiatif ini meninggalkan golongan belia. Jadi kalau kita melihat dari segi pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru ni, banyak inisiatif atau lebih kurang 20 inisiatif yang dipergikan secara luas untuk membantu rakyat ini. Satu daripada ini yang agak dominan yang disasarkan kepada golongan muda, itu golongan belia yang lebih muda lagi, itu berumur 18 hingga 20 tahun adalah e-belia, e-wallet itu sendiri. Ya? Kalau kita melihat bahawa tawaran e-belia ini dalam masa penjana pun menerusi kita punya single landing page ataupun kita punya inisiatif My Belia telah pun mensasarkan sebenarnya peluang-peluang bukan sahaja dari segi menangani belia-belia kita yang belum mempunyai pekerjaan, tetapi mereka-mereka yang bangkit daripada kegagalan ataupun kelembapan perniagaan mereka itu untuk dibantu menerusi peluang-peluang kemahiran latihan dan juga bantuan. Tetapi juga kita melihat bagi mereka belia-belia kita yang resah kerana mereka kehilangan pekerjaan. Jadi di sini kita melihat tumpuan pemerkasa baru ni membuka ruang dan peluang kepada belia-belia kita yang lebih muda pula, iaitu mereka-mereka yang sekarang ni berada dalam fasa lockdown dan juga dari segi perintah kawalan pergerakan yang akan kita jangkakan merupakan satu daripada perkara yang akan mengekang mereka berada di rumah, tetapi peluang-peluang itu diberikan dalam bentuk membuka peluang transaksi e-tunai misalnya. E-tunai tanpa cash, transaksi tanpa cash ini boleh dimanfaatkan melalui vendor-vendor yang telah pun di-assign untuk memberikan mereka kredit tunai dalam pembelian mereka ataupun dalam apa yang mereka perlukan dalam vendor-vendor seperti mereka yang terlibat dalam itu seperti Boost, Shopee dan sebagainya itu. Jadi ini kalau kita melihat dari segi penerusan program seperti Skim Perantisan Nasional, misalnya masih lagi diteruskan, iaitu ini adalah inisiatif yang berterusan daripada pengumuman penjana hari itu, di mana Skim Perantisan Nasional membuka peluang kepada belia-belia kita yang belum masuk ke alam pekerjaan, tapi dia belum lagi mempunyai pengalaman, diberikan peluang-peluang perantisan ya. Dan ini sekarang ni merupakan satu perkara yang sangat telah pun disambut baik oleh golongan belia. Kalau kita melihat lebih 6,000 belia mengemukakan minatnya menerusi perantisan dan sekarang kita dapat hampir lebih kurang 3,000 penempatan telah kita buat untuk perantisan ini. Perkara-perkara ini sebenarnya membuka ruang yang lebih kerana inisiatif di bawah penjana dan seterusnya permekasaan ini satu perkara yang kita terus adakan untuk melestarikan lagi peluang-peluang kepada golongan belia ini supaya dapat berterusan, mereka mendapat peluang perantisan, mereka akan didedahkan kepada peluang-peluang latihan dan kemahiran, upskilling dan reskilling bagi meningkatkan keboleh pekerjaan para belia. Ya? Jadi bila ada keboleh para pekerjaan belia itu, ekonomi dan kelestarian sosial itu dapat diteruskan. Tambahan pula kalau kita melihat pada hari ini majikan-majikan begitu responsif untuk bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan khususnya. Ini adalah satu perkara yang kita Kementerian Belia dan Sukan laksanakan
secara berterusan daripada usaha kita pada bermula tahun lalu lagi, apabila Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan mengambil kaedah kerjasama rentas dengan pelbagai kementerian untuk menyediakan peluang-peluang, termasuk peluang-peluang keusahawanan dan sebagainya. Ya, dan seperti yang kita tahu, kerajaan telah mengumumkan seperti yang Datuk kata inisiatif e-Belia kepada golongan belia. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan berkenaan inisiatif ini lebih lanjut, siapakah layak untuk menerimanya ataupun apakah syarat-syaratnya? Okey. Kalau kita melihat e-Belia yang baru-baru diumumkan ni, penggalakan budaya transaksi tanpa tunai itu digalakkan dan disasarkan kepada golongan belia berumur 18 hingga 20 tahun. Khususnya mereka-mereka yang berada di IPT. Ya. Kalau mereka yang di IPT, mereka yang punya kelulusan diploma ke atas, termasuk juga kita punya pelajar-pelajar yang berada di dalam sistem TVET yang juga ya. Jadi di sini sebenarnya mereka ni berada dalam institusi pengajian tinggi. Mereka ni tak ada had umur ya. Mungkin kalau dia masih lagi student tak ada had umur. Tapi bagi belia masa tu memang ada had umurnya belia ni untuk mereka terlibat di dalam secara aktif dalam transaksi e-tunai ni, menikmati kemudahan kredit tunai ini kepada mereka yang berumur 18-20 tahun. Ya. Kalau skim perantisan nasional dia memang terbuka luas untuk belia-belia sehingga berumur 30 tahun dah. Ya. So di sini matlamatnya jelas supaya program-program ini akan bukan saja dapat menemukan belia-belia yang berkeperluan untuk mendapat perantisan dan seterusnya bekerja. Ya. Sebab majikan digalakkan untuk memberi mereka peluang perantisan dalam bidang pekerjaan yang ditawarkan ya, mengikut peluang-peluang yang ada, termasuk juga peluang-peluang yang berkaitan dengan kerja-kerja di industri-industri yang memerlukan kemahiran teknikal dan sebagainya. Jadi 3 hingga 3 bulan itu adalah peluang perantisan dengan tawaran sebenarnya allowance sebanyak 1,000, tapi sekiranya mereka sebenarnya berada dalam perantisan yang lebih lama, 6 bulan pun kita buat fleksibel. So dekat sini dalam 800. Ini adalah sebenarnya tawaran untuk membolehkan supaya dalam satu jangka masa ni majikan-majikan yang sebenarnya mendapat peluang untuk melatih mereka ini dapat explore potensial yang ada dari segi perantisan level yang tidak mengambil pengalaman sebagai syarat. Jadi di sini mereka akan dapat membuat keputusan meneruskan tawaran kepada pekerjaan. So di sini kita melihat insentif untuk majikan juga ada ya, iaitu subsidi upah itu diberikan untuk menggalakkan syarikat-syarikat mengambil pekerja, dan ini akan dapat meningkatkan keboleh pekerjaan belia sendiri di pasaran kerja dan latihan. Ya, dan kalau kita tahu Jabatan Belia dan Sukan Negara banyak melakukan inisiatif dan program bagi memanfaatkan golongan belia itu sendiri. Jadi antaranya ialah perintisan belia, dan apakah inisiatif program yang dilaksanakan sepanjang kita menghadapi pandemik COVID-19 ini? Okey, latihan lah tu. Bila kita membuat kerjasama rentas ya dengan Kementerian Pembangunan Usahawan misalnya, kita ada peluang-peluang latihan di atas talian untuk kita meningkatkan lagi bidang-bidang keusahawan dalam bidang yang berfokus lah ya. Misalnya kalau kita melihat PUNP ya, dia menawarkan peluang program seperti MyPreneur, ya, MyPreneur, di mana belia-belia kita yang memang sudah berada di dalam keusahawanan tetapi masih lagi memerlukan pendedahan mentoring, pendedahan dari segi kemahiran teknikal bisnes, dari segi memantapkan lagi perniagaan mereka, diberi tawaran-tawaran khusus secara online ya. Kalau bidang-bidang perniagaan seperti memantapkan lagi atau memperkenalkan peluang-peluang franchising dalam keusahawanan ditawarkan oleh PNS misalnya. Jadi ini boleh dibuat dalam masa pandemik ini secara latihan dalam talian. Begitu juga aktiviti-aktiviti seperti menggalakkan MyGig ya. Kita melihat bahawa dalam masa lockdown ini permintaan kepada ataupun aktiviti-aktiviti ekonomi dan sosial walaupun ditutup sama sekali, tetapi aktiviti-aktiviti ekonomi dan bentuk sosial berbentuk perkhidmatan ini masih lagi diberikan kelonggaran untuk membolehkan belia terus dapat peluang untuk pelaksanaan bidang perniagaan mereka secara talian ya. Jadi aktiviti keusahawanan seperti menggalakkan belia di dalam aktiviti MyGig itu terus dilaksanakan oleh agensi-agensi seperti MDEC dan juga Magic dan sebagainya. Jadi
Jadi ini sebenarnya memberi peluang pada mereka memanfaatkan sebenarnya waktu lockdown ini untuk meneruskan perniagaan mereka secara atas talian dan dapat menghubungi pelanggan-pelanggan mereka dengan menggunakan kemudahan-kemudahan digital yang ada. Ini semua adalah ruang dan peluang tawaran sebenarnya secara tak langsung di dalam ini, dan geran-geran khas prihatin juga disediakan untuk menggalakkan mereka ni. Ya, Dan mungkin Dr. boleh kongsikan antara inisiatif ialah webinar penciptaan pekerjaan, apakah yang Dr. boleh kongsikan tentang perkara itu? Kebanyakan webinar penciptaan peluang pekerjaan menumpukan kepada memantapkan belia-belia kita untuk memasuki bidang perniagaan. Ya. Misalnya kita melihat bahawa sasaran kita juga ada daripada belia-belia yang hari ini berkemahiran. Ya. Jadi bila kita ada webinar penciptaan pekerjaan, bidang-bidang perniagaan dan kaedah-kaedah menjalankan transaksi perniagaan, ilmu-ilmu ni didedahkan melalui webinar-webinar, termasuk kecekapan mereka untuk venture sekiranya ada skill di dalam bidang-bidang perniagaan untuk menghala kepada bidang agro, ya, misalnya. Jadi pendedahan ini kita buat secara tersusun dari segi latihan untuk memperkenalkan mereka kepada bidang agro dan seterusnya memberi dorongan sekiranya mereka telah mempunyai kemahiran-kemahiran asas untuk venture dalam pertanian, misalnya bidang Tibet itu sendiri, ya. So mereka-mereka yang dah pun ada skill atau kemahiran dalam bidang teknikal seperti kejuruteraan dan sebagainya, binaan, atau seperti mereka-mereka yang sebenarnya dalam bidang yang berkaitan dengan aircon, servis aircon, elektrik, ya, dan sebagai kejuruteraan, kita dedahkan pula kepada webinar yang ini, kaedah webinar ini untuk mereka dapat pendedahan untuk bagaimana nak memulakan perniagaan dan juga bagaimana untuk mengetahui rantaian-rantaian perniagaan berkaitan dengan pemasaran dan sebagainya, supaya perkara yang mereka telah ada kemahiran itu dapat di-upskillkan lagi. Ya. Jadi ini tawarannya supaya belia tidak hanya menyediakan diri mereka untuk hanya makan gaji, dan during lockdown ini boleh venture kepada bidang bisnes di atas talian ini pula. Mungkin dari sekali Dato' boleh kongsikan bagaimana cara belia di luar sana untuk mendapatkan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh GPSN, dan secara ringkas Dato' boleh kongsikan galakkan lagi belia untuk mengambil peluang yang diberikan kepada GPSN ini. Ya, kalau kita melihat bahawa inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pasukan ini disokong dan juga dijalankan sepenuhnya dengan inisiatif yang sentiasa diumumkan secara proaktif oleh MOF, kita melihat bahawa peluang-peluang ini sentiasa kita buka untuk belia-belia pergi terus kepada portal kita, ataupun kalau kita lihat perkataan macam kita punya MyBelia, kita ada satu portal khusus MyBelia, yang mana di situ dibawa peluang-peluang mengenai skil perantisan nasional, dan menerusi sebenarnya eBelia punya URL tu. Kalau pergi ke eBelia tu, kita boleh mendapat peluang-peluang dari segi 4 dimensi yang ada ditawarkan, sama ada dari segi peluang-peluang penciptaan pekerjaan, ataupun peluang bekerja itu sendiri, ataupun peluang mendapatkan latihan kemahiran, dan juga peluang untuk dana dan fasiliti. Memang kesemua itu kementerian mengadakan satu single landing page ini, supaya bila pergi ke situ maklumat mengenai keempat peluang ni ada. Kementerian-kementerian dan agensi yang kita bekerja meretas ni, dan juga syarikat-syarikat yang sebenarnya menawarkan peluang-peluang pekerjaan itu dapat ditemukan. Jadi saya harap belia-belia akan dapat pergi ke portal eBelia kita untuk dapat peluang-peluang yang ditawarkan di dalam MyBelia yang lebih luas. Ya. Kalau kita melihat eBelia dan eWallet tu, dia mengkhusus kepada kumpulan bersasar kepada belia-belia kita yang lebih yang berada di IPT. Jadi peluang-peluang yang lebih luas kepada belia lain juga disediakan. Baik, terima kasih sekali lagi Dato' Dr. Haji Wasita Haji Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, kerana sudah bersama kami pagi ini.